Lawatan Perdana Menteri ke Amerika, satu kejayaan. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya, Miza Usni Muhammad dalam Berita Tengah Malam. Pemimpin-pemimpin ASEAN bersolidariti dengan tegas dalam pendirian terhadap isu antarabangsa yang dibangkitkan di hadapan Presiden Joe Biden sempena sidang kemuncak khas bersama Amerika Syarikat. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata beliau telah menyeru semua negara menghormati pendirian ASEAN dalam perkara itu. Perdana Menteri antara lain membangkitkan isu Palestin yang masih berlarutan semasa pertemuan itu dan menggesa Washington menggunakan pengaruhnya dalam menyelesaikan konflik berkenaan. Hani Muhili melaporkan. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri, pemimpin ASEAN juga menunjukkan pendirian bersama ketika membincangkan isu Rusia, Ukraine dan Laut Cina Selatan. Malaysia menegaskan bahawa negara-negara Asia Tenggara turut terjejas akibat perang, terutamanya dari segi kenaikan inflasi dan harga makanan. Justru gesaan dibuat agar peperangan diselesaikan melalui cara aman. Saya kata perang tidak menguntungkan sesiapa, malah perang merugikan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya kata perang walaupun berlaku di Ukraine, perang ataupun konflik berlaku di Ukraine, yang suffer adalah negara yang tak ada kena-mengena pun, termasuk Malaysia. So, jadi saya kata, semalam pun saya dah sebut, Amerika mesti menggunakan pengaruh dia untuk menyelesaikan isu ini. Malaysia juga merupakan satu-satunya negara yang menekankan Amerika perlu jujur dalam menyelesaikan isu Palestin. Kita menegaskan bahawa Malaysia minta supaya Amerika menggunakan kuasa dia dan memastikan isu Palestin dapat diselesaikan dengan segera. Kalau Amerika begitu cepat bertindak apabila kes berlaku di Ukraine, kita nak tindakan cepat juga dilakukan untuk menyelesaikan isu Palestin. Perbincangan antara pemimpin ASEAN dan Biden berlangsung di Jabatan Negara Amerika Syarikat selama hampir 3 jam. Sebelum itu, pertemuan diadakan bersama Naib Presiden Kamala Harris yang antara lain menekankan komitmen yang berterusan terhadap Asia Tenggara selain mengiktiraf kepaksian ASEAN. Harapan Malaysia agar Amerika Syarikat dapat memainkan peranan termasuk dialog untuk penyelesaian damai berhubung situasi di Ukraine bukan secara bersendirian. Pendapat sama disuarakan secara solidariti anggota ASEAN yang lain. Selain itu, penindasan sistemik dan pembunuhan mereka yang tidak bersalah oleh Israel, kuasa penjajah, perlu dihentikan. Pembunuhan Shirin Abu Akleh, seorang wartawan di tebing barat baru-baru ini adalah sesuatu yang dikecam dan langsung tidak boleh diterima. Di peringkat rantau, Malaysia komited untuk merealisasikan persetujuan 5 perkara 5PC seperti dipersetujui para pemimpin ASEAN pada April 2021. Namun, Malaysia kesal kerana pelaksanaannya belum menunjukkan kemajuan dan berpandangan ASEAN perlu mengambil langkah mengadakan keterlibatan tidak rasmi dengan National Unity Government dan National Unity Consultative Council. Menuju ke hadapan, Amerika Syarikat perlu menterjemahkan komitmen yang disuarakan kepada Blok 10 negara Asia Tenggara kepada tindakan agar ia tidak menjadi sekadar omong kosong. Sidang kemuncak khas Amerika Syarikat ASEAN yang berlangsung pada 12 dan 13 Mei di Washington merupakan kali kedua seumpamanya sejak 2016. Satu kenyataan visi bersama dihasilkan meliputi komitmen ASEAN dan Amerika Syarikat untuk terus mempertingkat kolaborasi demi manfaat bersama. Hani Muhili, Washington.
Dalam perkembangan berkaitan, Presiden Biden mengumumkan satu lagi inisiatif $150 juta Amerika untuk memperdalam hubungan Amerika Syarikat ASEAN dan mencapai objektif bersama yang lebih baik. Dan menurut Biden, beliau telah mencalonkan salah seorang penasihat terdekatnya, Yohannes Abraham, untuk menjadi duta Amerika Syarikat ke ASEAN bagi mengukuhkan perkongsian kritikal kedua-dua pihak. We're committed to a future where the rules and norms that have made possible so much growth and prosperity and stability in the Indo-Pacific are upheld and strengthened, including respect for the rule of law and for human rights. This is something that benefits all 1 billion of the people who live in our countries, from the United States and all of you. And as we look around the world, all the challenges we're facing, the ASEAN-US partnership is critical, I think, to meeting the moment we find ourselves in history right now. Sebelum sesi bersama Presiden Biden, pemimpin-pemimpin ASEAN bertemu naib presidennya Kamala Harris. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyifatkan lawatan kerja 4 harinya ke Amerika Syarikat sebagai satu kejayaan. Beliau berkata lawatannya itu mengukuhkan lagi hubungan Malaysia Amerika Syarikat dan juga ASEAN Amerika Syarikat. Di hari terakhir lawatan, Perdana Menteri berkata Amerika Syarikat penting kepada Malaysia daripada segi politik dan perdagangan. Tambahnya, Amerika Syarikat adalah rakan dagang kedua terbesar dan keempat terbesar dari segi pelaburan di Malaysia. Menurutnya, mesyuarat dengan pemimpin-pemimpin Amerika Syarikat serta peneraju industri negara itu telah meningkatkan lagi hubungan berkenaan. Sebanyak 28,957 kes penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD direkodkan sejak Januari hingga semalam di seluruh negara. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata ia meningkat mendadak berbanding keseluruhan kes sepanjang tahun lalu, hanya 4,239 kes. Justeru ibu bapa disaran menggunakan ciri penyakit berjangkit menerusi aplikasi MySejahtera bagi mengetahui jumlah kes di kawasan masing-masing. Satu peningkatan yang agak mendadak tetapi memang dijangkakan. Sebab tahun lepas banyak perintah kawalan pergerakan tak boleh keluar. So sekarang ini bila dibenarkan keluar, lebih-lebih lagi dengan dibuka sektor pendidikan dan sebagainya, maka kes HFMD ini akan meningkat. Oleh yang demikian, kita Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan terutamanya kepada ibu bapa, gunalah ciri penyakit berjangkit di dalam MySejahtera untuk mendapat tahu jumlah kes di kawasan yang berhampiran dengan anda. Khairy turut mengingatkan orang ramai supaya sentiasa peka terhadap penyakit berkenaan dan endemik lain seperti demam denggi. Ciri baru telah diperkenal dalam aplikasi MySejahtera dengan tujuan mengingatkan masyarakat mengenai penyakit-penyakit endemik lain. Kementerian Kesihatan KKM mengulangi pendirian bahawa buli adalah negatif dan tidak boleh diterima di mana sahaja. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, KKM akan memberi kerjasama sepenuhnya kepada pasukan petugas khas bagi penambahbaikan budaya kerja perkhidmatan kesihatan HWCITF. Buli ini berlaku di mana-mana saja, termasuk di Kementerian Kesihatan. Tapi budaya ni kita kena bendung dengan secepat mungkin. Tetapi kita sedia maklum dalam latihan untuk menjadi seorang doktor memerlukan satu keupayaan dan juga jiwa yang kental untuk menghadapi latihan ni. Tetapi cara kita melatih tu, kita tidak perlu ataupun kita tidak boleh terima budaya budi tersebut. Jadi kita sekarang ni serah kepada Jawatankuasa Task Force.
Tan Sri Dr. Nur Hisham optimis langkah itu akan memperbaiki suasana kerja kaki tangan perkhidmatan kesihatan secara amnya. Beliau ditemui media selepas menghadiri pameran pandemik dan pameran lukisan COVID-19 di Pusat Kawalan Kusta Negara PKKN di Sungai Buloh, Selangor. Terdahulu, Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin memaklumkan Badan Bebas HWCITF ditubuhkan susulan insiden kematian seorang pegawai perubatan siswazah di Hospital Pulau Pinang. Hanya kumpulan usahawan mikro yang diberi pengecualian bagi pelaksanaan Perintah Gaji Minimum PGM 2022 sehingga akhir tahun ini. Bagaimanapun, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Nur Omar berkata pihaknya amat menggalakkan mana-mana usahawan mikro untuk melaksanakan gaji minimum seiring dengan penguatkuasaannya bermula 1 Mei lalu. Jelasnya, pengecualian kepada usahawan mikro diputuskan dalam Kabinet. Kebanyakan usahawan yang nak bangkit ini adalah usahawan mikro. 46,000 yang gulung tikar ni ialah kumpulan mikro. Jadi bila dia baru nak bangkit dan kalau kita paksa mereka bayar gaji minimum 1,500, saya bimbang mereka akan tertekan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Mesyuarat Agung Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG di Sekolah Kebangsaan Sungai Burung, Tanjung Karang. Konsep Sekolahku Sejahtera menjadi pendekatan utama Kementerian Pendidikan untuk direalisasikan di semua sekolah di seluruh negara. Menurut Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razif Jidin, iklim itu sebelum ini telah dilaksanakan di peringkat sekolah dan akan terus dikembangkan dengan pelbagai inisiatif termasuk membangunkan teknologi pembelajaran digital yang menyeronokkan. Ia berupaya meningkatkan eksplorasi bidang sains dan teknologi kepada murid-murid. Kita bersaing atas tapak digitalisasi. Suka atau tidak, sains dan teknologi akan terus menjadi tunjang perjalanan dunia. Suka atau tidak, kita perlu memastikan anak-anak kita terus mempunyai minat dalam sains dan teknologi. Namun, cabaran besar kita pada hari ini adalah untuk melahirkan murid-murid yang mempunyai minat yang mendalam dalam bidang sains dan teknologi. Beliau berkata demikian pada majlis penyampaian Anugerah Guru Inspirasi McDonald's 2022 sempena sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Universiti Malaysia Kelantan, Kampus Pacu. Seramai 25 guru inspirasi dipilih dengan setiap mereka masing-masing menerima wang tunai RM5,000, trofi dan sijil penghargaan. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan agar bendera peribadi baginda dikibarkan separuh tiang selama 5 hari berturut-turut di Istana Negara dan ianya sebagai tanda berkabung baginda atas kemangkatan Presiden UAE dan pemerintah Abu Dhabi Sheikh Khalifa Zayed Al Nahyan. Baginda turut menitahkan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan JAKIM mengadakan majlis bacaan Yasin dan Tahlil di masjid di Wilayah Persekutuan sehingga Isnin. Al-Sultan Abdullah turut mengajak rakyat bersama-sama mendoakan agar roh almarhum dicucuri rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan bersama mereka yang beriman dan beramal soleh. Terdahulu, baginda telah menghubungi Sheikh Muhammad Zayed Al Nahyan menerusi panggilan telefon bagi menzahirkan ucapan takziah peribadi baginda kepada beliau dan seluruh keluarga. Sultan Abdullah dan Sheikh Muhammad Zayed Al Nahyan adalah rakan kolej di Akademi Tentera Diraja Sandhurst, United Kingdom dari tahun 1978 dan 1979 dan persahabatan akrab kedua-dua pemimpin kekal hingga sekarang. Malaysia dan UAE turut mempunyai hubungan dua hala yang rapat dan mesra pelbagai peringkat termasuk kedua-dua pemimpin negara dan sesama rakyat. Baginda berkenan berangkat ke Abu Dhabi siang nanti bersama-sama ketua negara dan kerajaan lain untuk memberi penghormatan terakhir kepada almarhum.
Pemangku Raja Pahang menitahkan supaya kerja membersih dan mendalamkan sungai serta saliran di Pahang yang cetek akibat banyak mendapan kesan banjir sebelum ini disegerakan. Titah Tengku Hassanal Ibrahim Alamsyah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, kerja-kerja berkenaan mesti diselesaikan sebelum musim monsun Timur Laut bermula pada hujung tahun ini. Kerja tersebut menurut Tengku Hassanal juga perlu disegerakan di Janda Baik Bentong, ekoran sungai semakin cetek sekaligus menjadi punca utama banjir kilat di kawasan itu pada Rabu lalu. Kejadian berkenaan memberi kesan kepada 5 kampung termasuk Kampung Sumsum, Kampung Ceringin dan Kampung Ceproh. Tengku Hassanal turut menitahkan pelaksanaan projek rancangan Tempatan Banjir RTB Sungai Bentong serta Pelan Induk Saliran Mesra Alam Prisma di Bentong disegerakan. Ini termasuklah pembinaan stesen telemetri dan stesen amaran banjir di huluan kawasan Janda Baik. Terdahulu banjir kilat di Janda Baik disebabkan hujan lebat luar biasa dengan kelebatan 87.5 mm berlaku selama 3 jam bermula pada 4 pagi hari kejadian. Kadar jenayah pecah rumah menerusi Op Selamat 18 sempena perayaan Aidilfitri di seluruh negara mencatatkan penurunan dengan 350 kes berbanding Op Selamat pada 2019 iaitu sebanyak 790 kes. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, Dato' Aidi Ismail berkata, penurunan sebanyak 440 kes itu jelas menunjukkan peranan dan kesedaran orang ramai yang mula menjaga keselamatan rumah masing-masing. Ia termasuklah dengan cara memasang penggera keselamatan dan kamera lita tertutup CCTV di kediaman serta kawalan secara berkala pihak berkaitan. Beliau juga memuji tindakan masyarakat yang bersama menyalurkan maklumat kepada pihak polis. Dalam pada itu, Dato' Aidi berkata pihak berkuasa akan membuat pemantauan berterusan bagi memastikan SOP di tempat yang sepatutnya terus dipatuhi. Pemandu trailer muatan besi yang terbabit nahas yang mengorbankan 5 pelajar Universiti Sultan Azlan Shah dijangka didakwa di mahkamah Selasa depan. Ketua Polis Daerah Kuala Kangsar, Asisten Komisioner Omar Bakhtiar Yaakob berkata, ia bagaimanapun bergantung kepada keputusan Timbalan Pendakwa Raya memandangkan kertas siasatan kes akan diserahkan pada hari sama. Jelasnya, sekira Timbalan Pendakwa Raya berpuas hati dengan kertas siasatan, suspek akan dituduh pada petang itu juga. Dalam pada itu, pihaknya akan membawa suspek ke Mahkamah Magistrate Kuala Kangsar siang nanti bagi tujuan permohonan sambungan reman. Pemandu trailer berusia 28 tahun itu sebelum ini direman 4 hari bermula Khamis hingga Ahad bagi membolehkan siasatan dijalankan di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Langgar penunggang motosikal sehingga maut. Pemandu lori yang cuba melarikan diri berjaya ditahan. Kemalangan dipercayai berlaku kira-kira pukul 12.10 tengah malam di kilometer 335.5 Lebuhraya Pantai Timur Fasa 2 LPT2 berhampiran kawasan rehat dan rawat RNR Paka Dungun. Pemandu lori berusia 43 tahun ditahan di susur keluar Plaza Tol Bukit Besi selepas dikejar sejauh kira-kira 40 km oleh seorang pengguna lebuhraya yang kebetulan melihat kejadian berkenaan. Dalam kejadian berkenaan, pemandu lori tersebut telah memberhentikan lorinya di kiri laluan lebuhraya untuk tidur. Mangsa berusia 21 tahun yang tidak menyedari terdapat lori di laluan berkenaan dan merempuh bahagian belakang lori menyebabkannya maut di lokasi akibat cedera parah di kepala dan badan. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Baharudin Abdullah ketika dihubungi RTM mengesahkan telah menerima laporan berhubung kejadian tersebut. Mangsa Muhammad Haziq Abdul Halim berasal dari Kampung Atas Tol Kuala Terengganu. Mayat mangsa telah dihantar ke unit forensik Hospital Dungun untuk bedah siasat dan urusan pengkebumian. Pemandu lori akan direman bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987.
Perbadanan Muzium Melaka Perzim akan melaksanakan penyelarasan harga baharu tiket 5 muzium di Melaka. Timbalan Pengerusi Perzim, Dato' Akramuddin Abdul Aziz berkata, harga baharu melibatkan kenaikan harga tiket antara RM2 hingga RM10 buat warga negara dan pelancong asing bermula 1 Jun ini. Ia termasuk Kompleks Muzium Melaka, Kompleks Muzium Samudra, Perkampungan Hang Tuah, Muzium Kesultanan Melaka dan Muzium Kapal Selam. Untuk kompleks Muzium Negeri Melaka yang mana ia melibatkan Muzium Sejarah, Muzium Etnografi, Muzium Pendidikan, Muzium Sastra, Muzium Tiawati, Galeri Laksmana dan Galeri Cheng Ho. Ini makna ia kena bayar RM10 untuk masuk 6 muzium ni. Kenaikan ini bersesuaianlah dengan apa ilmu-ilmu yang akan kita dapat dalam muzium-muzium ini. Jelas beliau, penyelarasan harga yang bakal dilaksanakan bersesuaian dengan penambahbaikan yang dilakukan Perzim bagi memastikan khazanah pameran terpelihara untuk tatapan pengunjung. Dato' Akramuddin yakin penyelarasan harga tiket muzium ini tidak akan merencatkan jumlah pengunjung yang hadir. Tengku Pemaisuri Selangor, Tengku Pemaisuri Nur Ashikin menyempurnakan pelancaran buku mewah di sebalik nama orang RTM dan sambutan Riang Ria Aidilfitri Persatuan Veteran RTM PVRTM. Buku terbitan PVRTM ini memaparkan riwayat hidup penyiar radio televisyen Malaysia RTM. Presiden PVRTM Latifah Siddiq berkata buku tersebut mengambil masa 10 tahun untuk disiapkan dan ia diilhamkan oleh mantan Presiden PVRTM Allahyarham Helen Abu dan Allahyarham Zainal Abbas. Pada majlis sama, Tengku Pemaisuri Selangor juga berkenan menyampaikan sumbangan wang tunai dan keperluan asas kepada veteran RTM yang memerlukan. Terdahulu, PVRTM mengadakan mesyuarat agung ke-12 yang telah dirasmikan oleh Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Cik Roslan bin Cik Daud di Kuala Lumpur. Perkembangan Sukan SEA 2021 Hanoi, dua atlet pecut negara Muhammad Arsyad Mat Saad dan Jonathan Yipa gagal menyumbang kilauan pingat dalam acara pecut 200 meter apabila sekadar menamatkan saingan di kedudukan keempat dan keenam petang tadi. Dalam acara yang berlangsung di Stadium Nasional Maiding itu, Muhammad Arsyad dan Jonathan masing-masing hanya mampu melakukan catatan 20.95 saat dan 21.24 saat. Mereka gagal menyaingi kepantasan atlet berusia 16 tahun dari Thailand, Puripol Bonson, yang memenangi emas dengan catatan 20.37 saat. Pingat perak menjadi milik atlet tuan rumah Ngan Ngum Ngiam, manakala seorang lagi pelari Thailand, Chayut Komprasit, membawa pulang gangsa. So, saya dah try yang terbaik, saya cuba yang terbaik. So, bukan di sini lah rezeki. Mungkin rezeki di tempat lain, so tak apa. So far semua berjalan dengan lancar, semua tak ada masalah. Tapi, itulah, saya dah buat yang terbaik. Semua pun sekarang tengah form, so itu je lah. Sementara itu, dalam acara lompat bergalah lelaki pula, harapan yang diletakkan ke atas Iskandar Alwi menambah koleksi kilauan emas turut tidak kesampaian. Dalam acara itu, Iskandar hanya memenangi gangsa setelah melakukan catatan terbaik 4.80 meter. Pingat emas dan perak dimenangi atlet Filipina yang masing-masing mencatat 5.46 dan 5.00 meter. Hajat skuad bola sepak bawah 23 kebangsaan untuk menempah tiket ke separuh akhir lebih awal tidak terlaksana petang tadi apabila seri 2-2 dengan Singapura pada aksi ketiga kumpulan B di Stadium Tian Chuang.
Keputusan itu merencatkan sedikit momentum kemenangan skuad negara yang dicatat ke atas Thailand dan Laos sebelum ini. Ia turut bermakna perlawanan terakhir bertemu Kemboja Isnin depan menjadi penentu dalam memburu slot kepusingan kalah mati. Pada aksi tersebut, Malaysia membuka jaringan menerusi penyerang Luqman Hakim Samsudin pada minit keempat. 3 minit berselang, Singapura menyamakan kedudukan hasil percubaan 2 kotak penalti pemain tengah Nur Muhammad Shah Syahiran. Skuad The Lions itu kemudian kembali di depan 2-1 selepas Harish Rizal Gareth Ian menjaringkan gol pada minit ke-78. Jaringan itu tidak sedikit pun melunturkan semangat juang skuad muda negara yang berjaya menyamakan kedudukan hasil tandukan Muhammad Faiz Amir Runiza pada minit ke-82. Kedudukan dua sama itu kekal sehingga penamat sekaligus menyaksikan Malaysia terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata. Malaysia bagaimanapun masih di tangga teratas setelah mengumpul 7 mata dalam 3 perlawanan. Bagi menggalakkan wanita terlibat dalam sukan bola sepak, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM bakal melancarkan program khas pembangunan bola sepak wanita di peringkat sekolah rendah. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Bola Sepak Wanita FAM, Datuk Suraya Yaakob, program tersebut bakal mendapat kerjasama Asian Football Confederation AFC. Program ini penting untuk melihat dan memberi peluang kepada kanak-kanak perempuan untuk bermula bermain dengan bola sepak. Walau bagaimanapun, kita telah berbincang dengan AFC, Cik Bailey sendiri untuk memulakan program khas di sekolah-sekolah dengan penyediaan beberapa equipment supaya dalam kelas physical education diperkenalkan skill bola sepak dengan menggunakan coach grassroots lah untuk berada di sekolah-sekolah yang kita pilih nanti. Beliau ditemui selepas Majlis Hari Bola Sepak Wanita AFC ke-8 di Wisma FAM Kelana Jaya hari ini. Ini masanya untuk bersinar dengan kecemerlangan dan bersatu atas semangat kesukanan. Sepanjang 12 hari penganjuran, 11 negara Asia Tenggara kini bertumpu di Hanoi, Vietnam bagi beraksi dalam 40 jenis sukan yang dipertandingkan. Segalanya dibawakan untuk anda di TV2, saluran OK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstriman langsung di RTM Click. Bersama RTM, penyiar rasmi Sukan SEA Vietnam 2021. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Salam keluarga Malaysia dan selamat malam.